Salam sejahtera. Hari ini kita akan melihat surat kiriman tidak rasmi. 105的诗行哦, surat kiriman tidak rasmi. Seperti yang telah diberitahu, surat kiriman yang perlu kita pelajari ada dua jenis. Satu ialah surat kiriman rasmi, Kong Hang. Satu lagi surat kiriman tidak rasmi, iaitu Shi Hang. Untuk surat kiriman tidak rasmi kali ini, kita akan melihat tema 8, unit 23. Tema 8, unit 23, muka surat 111. Ipai seliu mian. Anda boleh buka buku teks anda. Okey, anda boleh buka buku teks anda. Baik. Untuk buka kepada muka surat 111, Ipai seliu mian. Mari kita mulakan. Baik, belajar bersama saya hari ini kita akan menulis surat kiriman tidak rasmi ya. Kita boleh baca dulu teks petikan teks yang telah disediakan di dalam buku teks kita ya. Baik, dan seperti biasa juga salinlah kosa kata ya. Mari kita baca sekali dulu beberapa perkara yang telah disediakan ya. 我们一起来先读先啊，你不要直接跳去另外一边抄那个作文，然后先读先，我们来明白他给我们的作文纲要已经有什么东西啊。来 mesin rumput kawalan jauh. Mesin rumput kawalan jauh. Masih ingatkah kita belajar semester 1 sebelum cuti PKP kita telah belajar mesin rumput kecauji ha. Dan di sini formatnya dia beri sedikit supaya kita ingat formatnya, iaitu nama. Ini adalah nama. Bolehkah anda beritahu saya ini Hamzah bin Azhar ni orang yang menulis surat atau orang yang menerima surat? 你看，你还记得吗？那天学的。Hamzah bin Azhar merupakan nama penulis surat tu. 写这封信的人。Jadi anda bayangkan anda merupakan Hamzah bin Azhar. 你就是 Hamzah bin Azhar. 以后如果你写诗函的时候，这里就写你的名字咯。ini kamu yang tulis, jadi nama kamu di sini. Dan di sini pula pensel ni kita akan tulis apa? Masih ingatkah? Kita akan tulis ya alamat kita. Kita ialah penulis sekarang ni. Jadi kita tulis alamat kita sendiri. Alamat penulis 这里哦。然后tarikh 日期哦。Selepas tu tarikh. Jadi kita tulis menemui sahabatku. Dot dekat sini. Mari kita baca lagi. Pada minggu lalu saya bersama-sama keluarga berkunjung ke pameran di poliklinik. Banyak bahan dan alat ciptaan daripada peserta. Kami tertarik akan mesin rumput kawalan jauh. Tengok di tangan dia ni. Di tangan lelaki ini merupakan mesin rumput kawalan jauh. Mesin ini ciptaan Muhammad Badrul Hisham Zarawi, pelajar dalam bidang kejuruteraan elektrik. Menurut pelajar itu, dia mendapat idea dan tunjuk ajar daripada pensyarah dan sokongan keluarga serta rakan-rakannya. Baik. Berikut ialah kosakatanya, anda boleh salin. Okey. 这是 polyteknik bukan poliklinik. Poliklinik kita pergi untuk mendapatkan rawatannya kalau kita sakit. Tapi ini politeknik ialah tempat untuk kita belajar ya, menuntut ilmu. Jadi sekarang kejuruteraan menurut idea, tunjuk ajar, pensyarah, sokongan, dan anda boleh salin. Okey, seterusnya untuk muka surat 116 ini juga kita telah mendapat beberapa juga ayat ataupun frasa untuk membantu kita membina perenggan nanti ya.
diberi memotong rumput lalu menyedut rumput yang dipotong. Biasa mesin rumput kita masih ingat hari tu kita belajar memotong rumput saja, 只有割草。然后另外一个它用另外的机器来吸那个草，或者是它另外一个机器来扫那个它之前割的那些草。Jadi dia perlukan, 他们是需要两个机器。Terdahulu kita sudah belajar mesin rumput dan mesin angin. Mesin rumput untuk memotong rumput dan mesin angin tu untuk membersihkan kawasan sekitar setelah rumput tu dipotong ya. Jadi untuk ciptaan terkini ini kita dapat memotong rumput sekaligus sekuat menyedut rumput yang dipotong. Maksudnya mesin tu mampu melakukan dua fungsi dalam satu masa. Jadi kita dapat melakukan kerja dalam tempoh yang singkat. Tempoh yang singkat 是短时间内。Jadi satu lagi mempunyai alat kawalan jauh. Alat kawalan jauh 每次我们讲的那个 remote control. Remote control. Jadi selalu kita guna untuk TV kita kan. Kalau kita nak menonton televisyen, kita guna alat kawalan jauh kita. Jadi kita hanya tekan saja. Sama juga dengan pendingin hawa dan beberapa alat elektrik yang lain ya. Jadi kita dapat menjimatkan masa dan tenaga. Menjimatkan 是节省 masa 时间 tenaga 我们的体力 ringan 很轻 ringan. Kawasan yang dipotong lebih bersih. Kenapa dia kata lebih bersih? 你看过去上面那一个，所以你记得你把这个写成一段，你不要把这边上面的又抄下来。它这边kawasan dipotong lebih bersih， 它的意思是说，因为之前这个草它割直接就被吸进去，所以地方呢一割一下那些草呢就自然而然是比较清洁啦。Kerana mesin tu dia terus menyedut rumput yang dipotong tadi. Jadi kawasan tu lebih bersih. Jadi bawah ni dia suruh anda tulis semoga ya, semoga. Mari kita lihat beberapa kosakata. Salin dah kosakata tu ya. Sebelum anda menyiapkan surat kiriman tidak rasmi, pastikan terlebih dahulu anda telah menyalin dan memahami kosakata tadi ya. 要先明白那个词汇哈。来，mari kita tulis. Mari kita tulis surat kiriman tidak rasmi tentang mesin rumput kawalan jauh. Baik, sebelum tu mari kita lihat format dahulu. Ya, terdahulu kita mesti ikut yang buku teks. Jadi saya ikut yang buku teks. Format yang paling utama atas ini ialah nama, iaitu nama pengirim. Pengirim, 写这封信的人nama pengirim, orang yang tulis surat ya. 就是我们自己lah, iaitu kita sendiri. Kemudian alamat, di sini alamat dan alamat 是你的地址kemudian tarikh tarikh 日期，你哪一天写的你就写哪一天呢？比如说你今天才写你今天才写，今天是几号berapa hari bulan hari ini? 9 Ogos. Nah, 你就这边写9 Ogos O 大写GOS 2020 macam tu. Kemudian kosonglah satu baris. Di sini kita kata menghadap. Maksudnya kita tanya kabar kawan kita dan kita pun beritahu dia kabar kita sendiri ya. Kemudian di sini kita letak kata panggilan hormat. Kalau lelaki kita tulis saudara, kalau perempuan kita tulis saudari. Ataupun kita menulis untuk sahabat kita, 写给我们的好友，我们就讲 sahabatku, koma 很多这边只要是 kata panggilan hormat, asalkan dia adalah panggilan hormat Masih ingatkah hari itu kalau kita menulis kepada datuk dan nenek kita guna nenda, koma. Kalau kita tulis kepada ayah kita, ayahanda, koma. Kalau kita tulis kepada ibu kita, bonda ataupun ibunda. Kalau kita tulis kepada kakak ataupun abang, kekanda. Lebih kurang macam itulah. Tapi kalau anda tidak pasti, guna sahaja perempuan, saudari.
lelaki saudara. Jadi mesti sesuai dengan di sini ya. Di sini kita dah tulis nama sahabat kita ataupun nama orang yang akan menulis surat ni. Jadi ikut dekat sini ya. Jangan di sini nama Ali, kita tulis saudari dekat sini. Salah. 好，这边是男生，你这边写 saudari， 那是错的了。Baik, seterusnya terus kepada tujuan. 我每次跟你讲，写这封信你不要在这里又再问 apa kabar 了。Jangan lagi tanya dekat sini apa kabar saudari, apa kabar sahabatku. Kerana di atas ni tadi di kata penghadap kita sudah tulis untuk bertanya kabar. Jadi di sini terus kita mulakan dengan tujuan kita. 我们写这封信 terus ialah rangka ni. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk 每一次就这么开始，你才不会忘记，这样你的东西就不会写离题哦。Seterusnya penutup. Penutup mulai dari tepi. Yang lain-lain nanti kita 01 baris dan 01 perkataan. Nanti kita akan lihat. Dan pastikan ada penutup, iaitu anda beritahu sampai situ saja anda menulis surat tu. Jadi setakat ini sajalah surat saya. Ataupun perkataan surat tu anda boleh tukar kepada warka. Kemudian pengakuan pengirim kita boleh tulis sahabatmu ataupun yang benar ataupun adindamu dan sebagainya ya. Kemudian tanda tangan. Elakkan tanda tangan sebegini ya. Ini yang saya katakan di bulat-bulat macam ni saja. Kalau tadi nama anda Siti sebagai contoh, tulislah dalam bentuk italik Siti macam ni. Siti dalam bentuk italik supaya orang boleh nampak dengan jelas ya. Kalau anda tulis dalam bentuk macam ni, walaupun dikira sebagai tanda tangan tapi agak sukar untuk dilihat siapakah pengirim dia ya. Jadi kita ambil jalan selamat dan mudah. Kita tulislah italik. Sengitkan nama kita tadi dengan tulisan yang kemas ya. Baik, mari kita menulis bersama-sama. Seperti biasa kita lihat belajar bersama saya hari ini. Kita akan melihat surat kiriman tidak rasmi dan kita akan belajar beberapa penggunaan kata adjektif. Tidak adjektif mah? Adjektif是形容词 untuk menggambarkan fizikal sesuatu benda ataupun perkara ya. Baik, mari kita lihat. Jadi di sini tadi dia sudah menulis Hamzah bin Azhar. Saya salin saja. Jangan lupa koma. Jadi 87, Jalan Kenari, Taman Sepadu, 01000 Kanga Perlis. Ini ialah alamat untuk Hamzah. Kalau anda, nama anda, contoh nama anda ialah Jerry Chong sebagai contoh. Anda tulis Jerry Chong. Dan tulislah alamat anda sendiri. 01 baris, tulis tarikh anda menulis ni. Jadi Hamzah ni dia menulis pada 31 Oktober 2017. Anda boleh memilih untuk tulis tarikh hari ini. 今天的日期是9 9 Ogos. O huruf besar, O-G-O-S. Yang G-O-S huruf kecil. 2020. Tak ada noktah. Kosonglah satu baris. Langkau satu baris. 空一排。这边langkau，这边langkau。这边空一排，这边空一排。你看老师已经很明显的给你看了哈。然后这边是 kata menghadap， 还记得吗？ kata menghadap， menemui sahabatku。你每次用一样的，我给你看哪一个东西是每次你需要保留一样的。Sahabatku yang berada di 在哪里 apa kabar saudara semoga saudara berada dalam keadaan sejahtera selalu。这边写到完整句这边你去换哦。如果你是写给谁，这个也是跟着题目来决定题目是写给他的好友，给他的朋友，所以这边你也可以换。这个是不是你的地址啊？这边才是你自己的地址，就是写信人的地址。这边是收信人的地址谁会收到他住在哪里，我们就写这个。所以今天我们知道说 Hamzah 写给 Dharma 呢，他住在 Simpang Renggam Johor。 Hamzah 他住在 Kangar Perlis。 Hari ini berdasarkan surat kiriman tidak rasmi ini, kita tahu bahwa
penulis ialah Hamzah bin Azhar. Hamzah bin Azhar dia tinggal di Kangar Perlis. Hamzah menulis surat ini pada 31 Oktober 2017. Hamzah menulis surat ini kepada sahabatnya iaitu Dharma. Dharma ni lelaki. Kenapa saya tahu Dharma ni lelaki? Kerana Hamzah menggunakan kata panggilan saudara. Kemudian Dharma ni dia tinggal di Simpang Renggam, Johor. Boleh? Maklumat di sini sangat penting kerana kadang-kala kita akan berjumpa dengan soalan surat kiriman tidak rasmi ini pada bahagian kertas 1 pemahaman. Jadi di sini kita tahu keadaan Hamzah sekeluarga sihat. Jadi Hamzah ni bertanyakan keadaan Dharma, adakah sihat juga, ya. Jadi di sini dia sudah bertanya kabar, pastikan tidak ada lagi bertanya kabar di bahagian isi, ya. Baik. Kita teruskan. Jadi kerana tadi sahabatnya ataupun kawannya ialah lelaki. Jadi kita guna saudara, koma. Kemudian saya salin saja. Pada minggu yang lalu. Jadi di sini ada sedikit kesalahan, ya. Anda tulis ke sini, di sini. Mula dari sini, ya. Pada tu. Jadi ini salah. Ini mula dari sini. Kerana ini menggunakan komputer, saya print screen tadi. Jadi kita tulis dari tepi sini, ya. Jangan lupa mula dari tepi, ya. Dari sini. Baik. Ini saya salin saja daripada buku teks dan seperti biasa saya sering mengingatkan kepada anda bahawa untuk memulakan perenggan pertama kita, untuk memulakan perenggan kita yang pertama, pastikan kita sentiasa menulis isi-isi, iaitu kita tanya diri kita bila. 几时啊 bila. So, pada minggu yang lalu di sini. Pada minggu yang lalu bila. Lalu ni saya 问你自己 siapa? Siapa 是谁? Siapa? Jadi di mana siapa tu? Saya dan bersama-sama keluarga. Jadi siapa ni 问好了，你问几时 谁？然后你再问 buat apa leh? 做什么呢？你们做什么？所以这边他讲 berkunjung 拜访什么？他们去看，他们去哪里？这边 pameran 是展览会，在哪里？这个展览会你再写 polytechnic 然后你再扩写它然后这边后面这个呢，这里呢，第2、第3呢，其实是属于penerangan，因为你要讲你做什么东西吗？你再扩写它啦 penerangan，你再解释 ，OK 也可以。然后还有一个是 di mana，在哪里呢 ？di mana， 刚才已经回答了，就是在 polytechnic。你看，你如果已经问你自己了 bila siapa buat apa， 然后你加一些的 penerangan。这边是 penerangan 解释扩写，然后再问 di mana， 你就已经获得一个非常好的而且非常棒的第一段这样你就没有问题写第2段了。通常我们开始的时候稍微有点难因为我们会花太多时间想我们该写什么东西。Kadang-kadang kita membazir banyak masa untuk memikirkan macam mana kita nak mulakan. Jadi sentiasa mulakan perenggan pertama anda dengan 5 perkara berikut, iaitu bila, bila, siapa, buat apa, sedikit penerangan dan perluasan ayat dan juga di mana. Jadi apabila anda telah mendapat perenggan pertama yang bagus dan baik seperti ini, maka perenggan kedua tidak akan jadi masalah kerana anda akan menjadi lebih yakin untuk menulis. Tapi ingat, jangan terover yakin. 不要太自信了。sentiasa bersikap berwaspada dan periksa semula. 一定要先检查过我们人是会做错的，所以一定要多注意多看几次Baik, saya pergi ke
Ini saya letak di sini beberapa frasa ataupun kosakata yang diberi untuk membantu saya menulis tadi. Perenggan yang baru ni saya mulakan dengan 梅森 rumput kawalan jauh， 因为是讲梅森 rumput， 所以我的 focus 我整篇我的诗行就是写梅森 rumput kawalan jauh。所以这边他讲 memotong rumput 当然是拿来割草的啦。我加一个字 berkeupayaan， 就是有能力的意思哦。berkeupayaan 有能力啊。memotong rumput lalu 这边我可以写 lalu。不过呢，我就把它稍微改一下，我讲 sebelum menyedut rumput， 还没有吸这个草之前，它已经割草了哦。你可以 sebelum 这个写 lalu 也可以，没问题哈。然后我记得每次你问问你自己，我需要 penanda wacana 吗？需要 selain itu 吗？需要 sebagai tambahan 吗？需要 kemudian 吗？需要 seterusnya 吗？需要 di samping itu 吗？如果不需要，没有相关的不要写哦，不是每一篇作文都是这样。OK， 这个 selain itu 跟 di samping itu 的意思是说除此之外意思说你加进去。这个刚才我已经讲它的好处 saya telah beritahu apa kebaikan dia dah。Selain itu, mesin tersebut berkebolehan melakukan dua fungsi dalam satu masa。那这边我在加 mesin tersebut berkebolehan 有能力有这个好的地方 melakukan 这边有写错哈，你注意一下 melakukan 漏掉一个什么对了 melakukan dua fungsi dalam satu masa。 dua fungsi dalam satu masa 意思说两个功能一个时间，意思说在一个时间它能够做两个功能，我就扩写它。什么刚才呢？你不要再重复了哦，因为之前我们已经重复了。它的两个功能是 kita sudah tulis tadi, jadi jangan ulang balik lah di sini. Karena kita sudah tulis fungsinya tadi adalah memotong rumput dan menyedut rumput. 然后 di samping itu mesin tersebut juga berkemampuan. 你看。其实这三个东西都是差不多类似的一个我写 berkeupayaan 有能力 berkebolehan 也是有能力 berkemampuan 也是有能力。你看我用这三个字因为之前学了，所以我就用gunakan perkataan yang kita telah belajar。melakukan kerja dalam tempoh yang singkat， 看清楚 tempoh ejaan 是 POH baik seterusnya kita pergi ke mesin rumput kawalan jauh perenggan yang baharu ya， yang dihasilkan mempunyai alat kawalan jauh 所以他们所制造出来的呢，其实有它的 remote control 能够从远处这样子控制的menjimatkan masa oleh itu 所以因为它有 alat kawalan jauh， 所以呢 oleh itu penggunaan mesin ini 我就抄上面的 dapat menjimatkan masa dan tenaga 省时间又省力气tambahan pula 除此之外 mesin ini ringan 很轻 dan mudah dikendalikan 很容易操作kawasan yang dipotong juga lebih bersih。 你看就这样子写好了这个是perenggan yang terakhir。 semoga 这边你是祝福你的朋友，你希望你的朋友做什么呢？ semoga saudara 这个也是，你如果写 saya 记得很多时候就是因为写得太兴奋，这边如果 saya 你不要再用 aku 了，整篇文章如果用 saya 就是要用 saya 了，不要这样乱七八糟的kalau penulisan Anda menggunakan saya teruskan saja seluruh penulisan Anda tuh yaitu satu karangan tadi menggunakan saya, janganlah tukar aku macam tukar itu sudah menjadi serabut. Kemudian kalau Anda menulis kepada sahabat Anda saudara dari awal janganlah tiba-tiba bertukar jadi saudari pula， 不要突然间又换成女生，男女男生很难分辨这样子semoga saudara memperoleh maklumat 得到资料 yang lebih jelas 更详细更直细 berkaitan mesin rumput kawalan 这边我老师也是 type 错没有sa kawalan jauh。 saya berharap saudara dapat berkongsi
分享资料 maklumat berkaitan alat ciptaan teknologi terkini yang saudara ketahui. 你知道的，所以你已经讲你知道什么东西是最先进的科技，那么你请求你的朋友，或者是你问你的朋友有没有什么东西需要 share 的需要分享的。Setakat ini sahaja yang dapat saya kongsikan kepada saudara. Semoga kita bertemu di lain waktu. 或者你可以say semoga kita bertemu di lain warkah. Warkah 就是 surat 的意思，信啊。baik. Dan jangan lupa akhiri dengan mulai dari tepi. Sekian, terima kasih, kong sampai, 2排到3排 sahabatmu 签个名 Hamzah， 不要写自己的名字，因为上面刚才你还记得吗？你看回去上面的它是同一排啊，不要弄错啊，很容易。如果你忘记，你记得这边刚才写 nama pengirim， 写这封信的人 alamat pengirim dan tarikh， 所以di baris yang sama kita tulis sahabatmu, koma, tanda tangan Hamzah. Nama di sini mesti sama dengan nama di atas ya. Baik. Itu saja untuk kali ini surat kiriman tidak rasmi kita. Saya harap anda semua dapat siapkan dan semaklah tugasan. Setiap kali anda siap tugasan, 每次做完练习一定要semak. Okey? Dan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain video ya. Untuk siapkan tugasan anda.